A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, rakan-rakan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita doakan mudah-mudahan hari ini dan hari seterusnya Allah bekalkan kepada kita nikmat yang kekal untuk kita kembali pada Allah, nikmat iman dan Islam, dan nikmat kebahagiaan yang kita kecapi. Mudah-mudahan kita mampu untuk menghadapi sebarang rintangan dalam kehidupan ini dengan penuh rasa disiplin untuk kita menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada rakan-rakan para penonton, rakan setia kami yang menantikan rancangan Forum Perdana Ehwal Islam, dan kali ini anda akan bersama dengan kami yang akan kita bawakan satu topik dan satu tajuk untuk kita kupas dan sama-sama kita mengambil suatu ibrah daripada apa yang akan diperkatakan oleh penalis kita seketika nanti. Dan yang penting kita ucapkan terima kasih kepada penganjur kita, itu Bank Islam Malaysia Berhad, yang kita bersiaran dari Kompleks Islam Putrajaya. Baik rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, apa tajuk yang akan kita bicarakan dan kita kupas pada hari ini? Ayo sama-sama kita saksikan bingkisan yang disediakan. Hari ini saya ingin membuat satu pengumuman penting berhubung bantuan penangguhan bayaran balik pinjaman atau moratorium bayaran pinjaman. Selepas istilah pandemik COVID-19, ada pula terma kewangan yang sering menjadi bualan, iaitu moratorium. Satu bentuk kebenaran yang sah dari segi undang-undang kepada penghutang bagi menangguhkan pembiayaan dalam satu tempoh yang ditetapkan. Pelaksanaan moratorium telah pun diumumkan pada 25 Mac yang lalu bagi tempoh 6 bulan mulai April sehingga September 2020. Ia adalah satu inisiatif kerajaan untuk membantu rakyat yang terjejas akibat COVID-19 ketika Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Sedar tidak sedar, 6 bulan hampir tamat. Mulai Oktober, segala urusan pembayaran hutang serta pembiayaan perlu dilunaskan mengikut jadual. Lanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar hanya kepada golongan yang benar-benar memerlukan sahaja. Itu sebabnya ramai yang panik, dan ini yang dimaksudkan dengan tragedi Oktober oleh Forum Perdana Ehwal Islam kali ini. Kenapa panik? Alasannya masih belum sedia. Tidak dinafikan ramai yang terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19, tetapi tidak kurang juga yang masih menerima pendapatan bulanan seperti biasa. Bersyukurlah kepada yang masih menikmati rezeki semasa pandemik COVID-19 menular. Uruslah kewangan secara berhemah. Elakkan berhutang kepada perkara yang tidak perlu sebelum kita menempah kesusahan. Alhamdulillah saudara yang dikasihi sekalian, begitulah suasana semasa yang sedang kita lalui bersama. Pun begitu, bila bertitik tolak tentang Oktober, sudah pasti bagi kita merasakan ia satu tragedi yang baru. Adakah ia satu fenomena yang perlu kita bayangkan mungkin ada mendatangkan kesusahan kepada sesetengah pihak? Namun dalam masa yang sama, kita kena lihat apa yang sebenarnya jalan keluar yang akan kita sama-sama bantu dan sama-sama bimbing kepada rakan-rakan kita yang lain untuk keluar daripada permasalahan ini. Baik rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, bagi membicarakan tajuk kita tragedi Oktober, kita bawakan dua orang penalis yang sudah tidak asing lagi dalam dunia perbankan dan juga dunia dakwah Islam. Pertama saya ahlan wa sahlan kepada Fadilatul Datuk Badli Shah Alauddin, Imam Besar Negeri Pahang, Masjid Sultan Ahmad I. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana perjalanan dari Pahang, okey? Alhamdulillah, perjalanan okay. Atas bawah? Ikut bawah. Ikut bawah. Alhamdulillah. Yang penting Datuk selamat sampai bersama dengan kita pada malam ni. Baik. Dan kita ada panel yang kedua, sudah tidak asing lagi dalam dunia perbankan. Kita bawakan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang bahagia Encik Muhammad Muazzam Muhammad, Ahli Majlis Persatuan Institusi Perbankan Kewangan Islam Malaysia IBIM, dan juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat. Macam mana suasana perkembangan kita
kita katakan rutin masyarakat dan juga Bank Islam okey? Alhamdulillah berjalan dengan Sambutan lancar. bagus kan? InsyaAllah. Dan yang penting kita mesra dengan rakan-rakan kita yang lain. Ya, betul. Itu yang kita nak bawakan kan mesej kita. Mesej kita nak bawakan pada rakan-rakan dirahmati Allah sekalian. Hal yang berkaitan dengan penularan COVID-19 ini sudah pasti mendatangkan sikit sebanyak keresahan di kalangan kita. Apapun kedua orang panelis ini akan membantu kita semua melihat apa yang patut kita faham dan hayati bersama tentang tragedi Oktober yang mungkin kita akan rasakan satu kelainan daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Baik, Datuk Bat. Saya nak bawa untuk Datuk Bat kongsi dengan kita semua berkenaan dengan peristiwa yang berlaku bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh dunia dengan penyebaran COVID-19 ini. Sudah pastinya mendatangkan rasa kerongsingan dan ada yang mengeluh sehingga tidak dapat menjana pendapatan. Datuk, adakah pernah berlaku peristiwa ini di zaman baginda Rasulullah SAW dan bagaimana sebenarnya usaha yang dilakukan oleh pemimpin ketika itu untuk keluar daripada permasalahan ini dan mendatangkan keuntungan juga kepada seluruh masyarakat ketika itu? Silakan, Datuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada sahabat saya Fadil Ustaz Nabil Ahmad selaku moderator forum rakan bicara wara pada malam ini, Tuan Muhammad Muazzam Muhammad. Seterusnya para penonton kita sama ada yang berada di tanah air maupun di Singapura, di Brunei Darussalam, di Indonesia, di mana-mana saja, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Ya, pandemik ataupun wabak penyakit, benda ini bukanlah baru dalam tamadun manusia. Macam kita sekarang sedang berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala international iaitu COVID-19 ini. Benda ini adalah ulangan kepada pandemik ataupun wabak-wabak yang pernah berlaku. Dan ini adalah proses sunnatullah. Sebagaimana Nabi pernah menyebut antara tanda kiamat adalah banyaknya berlaku bencana. Apa kata orang tua-tua, apa tanda burung perpat di dalam semak kaki tersula. Apa tanda kiamat dekat, bumi bergolak mengirim bencana. Jadi bencana tu ada banyak. Ada bencana kegagalan teknologi, pesawat jatuh, kereta api tergelincir. Ada bencana yang bersifat geologis, klimatologis, gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, macam-macam. Dan ada bencana yang bersifat sosial, politik, konflik, rusuhan, peperangan dan macam-macam. Maka pandemik ini bukan benda yang baru juga. Sejak tahun 165 Masihi, 5 juta nyawa manusia telah terkorban akibat Antonine Plague. Maknanya sudah berlaku ketika itu, yang mana penyakit telah merebak di Mesir, Greek dan juga di Itali, yang dikatakan dibawa melalui darat oleh tentera Rom selepas mereka berperang dengan kerajaan Mesopotamia. Begitu juga antara tahun 1346 sampai 1353 berlaku pandemik The Black Death yang menyebabkan benua Eropah, Afrika dan Asia mengorbankan 75 juta nyawa manusia ketika itu. Maknanya penyakit hawar yang berpunca daripada tikus dan kuman yang diangkut menerusi kapal dagangan guna laut masa itu. Begitu juga tahun 1720 The Great Plague of Marseille, 100,000 orang mati. 1820 berlaku kolera, 100,000 orang mati di Asia. Tahun 1920 ada Spanish flu, 100 juta orang mati. Dan benda ini ada direkodkan. Dan dalam konteks kita sekarang di negara kita, pihak pemerintah telah menetapkan satu perintah dipanggil Perintah Kawalan Pergerakan. Dan benda ini bukan benda asing. Kalau di tempat lain dipanggil kordon saniter ataupun ikhtiar untuk membendung penularan khususnya COVID-19 ini. Dan tindakan ini pernah direkodkan dalam sejarah Islam, iaitu berlaku wabak taun di satu lokasi bernama Amwas. Yang mana Amwas ini dalam hadis Nabi pernah sebut summa mautanun ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanami. Nanti umatku ramai yang mati bagaikan mati itu kena penyakit kambing. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis disebutkan qa'as atau qu'as ini penyakit yang asalnya menyerang binatang. Tapi dia boleh terkena pula kepada manusia. Simptomnya, gejalanya dia akan hidungnya mengalir sesuatu secara tiba-tiba. Jadi proses ini berlaku. Dan kata Ibn Hajar, dia pernah berlaku di zaman Umar Al-Khattab
selepas daripada penaklukan Baitul Maqdis terjadi tahun 18 Hijriah, 3 tahun selepas daripada perang Yarmuk, bermula di Amwas kemudian tersebar sampai ke Syam atau lokasinya sekarang di utara Jordan sekarang ini. Dalam kitab Mu'jam Buldan disebutkan 25,000 orang meninggal ketika itu, dan daripada 36,000 orang tentera Islam yang pergi operasi di sana, hanya 6,000 orang saja yang selamat. Dan antara yang terkorban Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muaz bin Jabal, Syurhabil Hasanah, Dirol Al-Azwar dan ramai lagi, dan mereka dikebumikan di Al-Aghwar di utara Jordan. Sebab itu hasil daripada peristiwa ini menyebabkan banyak kuarantin diperkenalkan, beberapa sekatan telah dilakukan. Jadi yang penting benda yang sedang kita lalui sekarang ini bukanlah benda baharu. Masya Allah. Jadi itu di antara rentetan sejarah berzaman. Dengan penularan wabak yang berubah-ubah. Ya. Dan sudah pasti adalah satu ujian yang kita kena terima dan kita kena hadapi dengan hati yang terbuka. Sudah pasti di sana bila diadakan garis panduan ataupun ada arahan daripada pihak pemerintah adalah usaha untuk kita membendung dan menyekat. Saya nak beralih kepada panel kita yang kedua, Encik Muazzam. Bila kita sebut tentang penularan COVID-19 ini, dan kerajaan telah meletakkan satu dan mewartakan satu usaha untuk membendung dengan PKP pada peringkat awal, kemudian berubah PKPB dan sekarang ni PKPP. Dalam situasi kita katakan ada masyarakat kita yang terjejas dengan ekonominya, dengan pendapatan dan sumber yang mendapatkan ia sebagai satu saraan hidupnya. Cik Muazzam mungkin boleh kongsi dengan kami sikit. Bila kita lihat keadaan yang berlaku dan kerajaan agak prihatin untuk meletakkan beberapa syarat ataupun cara untuk memudahkan mereka, terutama yang masih ada baki hutang. Dan kita istilahkan bahasa baru yang diperkenalkan pada kita lah, iaitu moratorium, iaitu penangguhan bayaran itu sendiri. Dan apabila kita lihat, ramai menyambut baik. Namun suasananya sudah sampai ke penghujung. Bila sampai saja bulan 9, sudah pastinya mereka menantikan, alamak, lepas ni kena bayar balik dah. Saya lihat di sana mungkin perlukan penjelasan yang lebih, terutama daripada Encik Muazzam sendiri. Apa sebenarnya maqasid Islam itu meletakkan untuk kita menengahkan isu moratorium atau penangguhan ini, dan kita melihat dari sudut golongan besar satu pembayaran ansuran ini secara kita melihat kepada mereka yang memerlukan. Apa pandangan Encik Muazzam? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput saya untuk menjadi ahli panel dalam forum kita pada malam ini. Terima kasih kepada moderator kita Ustaz Nabil Ahmad, kepada ahli panel yang amat saya hormati Datuk Badlisha Alauddin, dan kepada para penonton sekalian. Ya, sebenarnya seperti yang kita telah lihat tadi, Datuk telah pun memberikan penerangan berkenaan dengan sejarah betapa penularan wabak yang memang telah berlaku melanda kita sebelum ini, ya. Tetapi saya anggaplah dalam kehidupan kita pada hari ini, mungkin bagi kebanyakan kita ini adalah pertama kali, ya, dalam kehidupan kita yang kita mengalami keadaan penularan wabak yang agak serius lah kalau kita boleh katakan pada masa ini. Sebenarnya seperti yang kita pun dah sedia maklum, penularan wabak COVID-19 yang kita hadapi ini pada yang awalnya dikesan pada penghujung tahun 2019, dan kemudiannya kita telah mula rasai kesannya dari segi penularan di kalangan masyarakat kita sendiri pada Februari, agaknya lebih kurang Februari 2020, dan kerajaan kita telah mengambil langkah-langkah proaktif kerana yang perlu kita tangani pada masa itu adalah ini pertama kali yang mana pengalaman kita isu kesihatan yang telah melibatkan kepada gangguan kepada aktiviti ekonomi, memberikan kesan negatif kepada ekonomi kita. Jadi berdasarkan kepada itu, di bawah inisiatif Bank Negara Malaysia dan juga kerajaan sendiri bersama dengan bank-bank di Malaysia telah memberikan kelonggaran penangguhan bayaran balik kepada pinjaman selama 6 bulan mulai daripada 1 April 2020 dan akan berakhir pada September ini, insya-Allah. Jadi
hanya di Malaysia saja moratorium ini ditawarkan dan diberikan secara automatik selama 6 bulan ya. Jadi tujuan dia berikan moratorium ini adalah kerana untuk meringankan beban yang ditanggung oleh pelanggan-pelanggan, terutamanya kepada pembiayaan mereka ya, memandangkan kerana apabila PKP itu telah diadakan, ramai orang tidak dapat keluar bekerja, mencari pendapatan, ramai yang terputus pendapatan. Jadi itu adalah sebab kenapa moratorium ini ditawarkan. Jadi untuk membantu peniaga-peniaga yang terputus pendapatan, juga untuk membantu kepada pekerja-pekerja yang mungkin kehilangan pekerjaan yang disebabkan oleh impak kepada ekonomi disebabkan oleh COVID ini. Jadi beberapa langkah yang telah diberikan ini diadakan, satu untuk memberikan sebagai ruang bernafas kepada mereka yang terjejas ya, macam breathing space selama 6 bulan, kerana pada awalnya mungkin kita sendiri pun tidak dapat mengagak betapa besar kesannya kepada ekonomi. Jadi diberikan selama 6 bulan kepada semua orang, dan seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, manfaat sebenarnya aliran tunai yang telah dapat dijimatkan melalui moratorium ini adalah sejumlah 100 bilion ringgit, dan ianya telah memanfaatkan lebih daripada 7.7 juta individu di Malaysia, iaitu seramai lebih kurang 93% daripada peminjam-peminjam ya dengan bank-bank. Jadi dalam tempoh automatic moratorium ini adalah yang pertama untuk memberikan peluang pernafasan, dan yang kedua adalah untuk memberikan peluang kepada mereka yang terjejas untuk membuat perancangan baru macam mana cara untuk membayar balik pembayaran mereka selepas ini. Terima kasih Encik Muazzam atas penjelasan dan penerangan untuk kita mengambil nafas seketika. Dalam erti kata yang lain ialah kita nak kurangkan bebanan yang sedia ada pada kita dan jangan cepat kita mengeluh. Sudah pasti pihak perbankan dan juga pihak kerajaan sendiri melihat ia adalah satu isu berat untuk sama-sama kita hadapi. Rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, masih banyak soalan yang akan saya ajukan kepada mereka berdua. Untuk itu, pada semua rakan-rakan jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami dalam Forum Perdana Ihwal Islam. Kita akan kembali lagi seketika nanti. Alhamdulillah, saudara, rakan-rakan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita dalam Forum Perdana Ihwal Islam Tragedi Oktober, tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Dan sudah pastinya penularan COVID-19 banyak memberi kesan kepada kita. Dan dalam mukadimah tadi kita mendengar daripada kedua-dua ahli panel memberikan bahawa di sana ada jalan keluar. Sudah pastinya di sana kita melihat ada usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membantu. Datuk, bila kita sebut tentang bantuan, sudah pastinya kita yang terkesan ini rasa seronok sikit. Sebab kita lihat di sana ada usaha untuk membantu. Islam menitik beratkan konsep ihsan. Kita lihat tadi bila Encik Muazzam sebut berkenaan dengan sistem perbankan yang cuba untuk mengurangkan beban dengan kita melaksanakan moratorium, dan pihak kerajaan telah memperkenalkan sehingga seluruh masyarakat boleh menerima dengan hati terbuka. Di sana kita lihat ada nilai ihsan, ada nilai
keperimanusiaan di kalangan kita. Mungkin Datuk boleh kongsikan dengan kami, terutama yang kita nak ceritakan adalah kepada bantuan bersasar kepada golongan-golongan yang memerlukannya. Ya, terima kasih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pihak pemerintah dalam suasana kita sekarang telah menyarankan banyak saranan-saranan kepada pihak institusi kewangan, termasuk menyarankan khususnya kepada yang terbabit di dalam hal moratorium ini, sebagai contoh untuk lupuskan kadar faedah terakru yang bagi pinjaman sewa beli ataupun melupuskan keuntungan bagi pembiayaan Islam yang berkadar tetap sepanjang tempoh skim ini. Banyaklah inisiatif-inisiatif yang telah dibuat. Sebab barang perlu diingat, kita ini bukan nak berhutang sangat sebenarnya. Sebab keperluan semakin meningkat. Bunga senuduk si bunga butang, hidup megah di dalam taman. Kalau hidup tidak berhutang, tak adalah rumah dan kereta idaman. Memang suasana memerlukan. Sebab itu jalan penyelesaian masyarakat kita sekarang untuk mendapatkan sesuatu, hutang lah. Termasuklah nak kahwin. Nak kahwin pun sekarang orang berhutang juga. Sebab nak kahwin mana nak cari duit? Sebab sekarang ni kita kalau baru-baru kerja, katalah gaji start 1,800. Nak tolak EPF, tolak zakat, tinggallah 1,500. Itulah yang nak bayar hutang motornya, PTPTN-nya, sewa rumah, komputer, tangkap kredit, nak ken duit ke orang kampung. Berapa sen dia tinggal? Nak menyimpan, kos perkahwinan sekarang berapa? Tengok kos perkahwinan sekarang, serba satu, serba berdiri, serba salah. Sampai begitu jadinya. Sampai orang buat kiraan kalau kita kumpul 1,000 sebulan, kena ambil masa 15 tahun baru boleh kahwin. Maknanya kalau nak kahwin target umur 25, seorang tu dah kena menyimpan start darjah 4. Mana umur 10 tahun dah mula cari calon pasangan. Satu kerja lah kalau kita nak kempenkan untuk orang menyimpan. Jadi cara mudah untuk orang nak memenuhi keperluan adalah berhutang. Jadi tak semua orang nak berhutang, sengaja itu tidak. Sebab itu Nabi SAW dia mendoakan kepada orang yang mudah ketika isu hutang ini. Bukan kepada orang yang berhutang, kepada orang yang memberi hutang. Rahimallahu rajulan samhan iza ba'a wa iza ishtara wa iza qtada. Allah akan rahmatkan, turunkan kesian belasnya kepada orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika beli dan mudah ketika tagih hutang daripada orang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala juga telah memerintahkan wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Dan kalau orang yang berhutang itu dalam kesukaran, berikan dia tangguh sampai dia lapang. Ada sebab orang tu dalam kesukaran. Sebagai contoh dalam suasana pandemik, kalau orang yang duduk dalam dunia perniagaan yang berteraskan turisme, pelancongan, itu memang tarik handbrake betul sekarang. Pergi ke Mekah tak boleh, buat umrah tak ada, haji tak ada dah. Nak berjalan luar negara pergi main salji tak ada dah. Pergi Penang, Pulau Jerejak, pergi Cerating tu ialah boleh menyusunnya. Kebanyakannya dah tarik handbrake lagi. Jadi kepada mereka yang susah ini kita nak bantu. Ataupun kepada orang yang dulu kerjanya di luar negara dan dia berulang balik ke Malaysia. Macam boleh kerja Thailand balik, boleh kerja Johor pergi Singapura. Bukan senang nak berulang-ulang sekarang. Jadi ada orang yang kesukaran dan orang ini mestilah kita berikan dia tangguh sampai dia sedikit lapang. Boleh sampai kiamat lagi bagus. Itu yang paling bagus sekali lah. Tapi yang paling bagus sekali apa kata Allah? Wa antasaddaqu khairal lakum in kuntum ta'lamun. Betul ayat tu Tuhan sambung surah Al-Baqarah ayat 280. Dan kalau kamu halalkan hutang, itu jauh lebih baik bagi kamu. Kalaulah ayat ini digantung di semua bank-bank, selesai masalah. Tapi tak banyak bank yang perasan ada ayat ini yang mengatakan bahawa kalau orang tu dah susah sangat, sap-sap soy sajalah, kasih dia halal. Suka orang mendengar ayat ni. Tapi apa ganjaran yang Nabi janjikan? Kata Nabi, man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi dhillih. Siapa yang memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunaskan hutangnya atau membebaskan dia daripada hutang itu,
Allah berjanji akan memberi dia naungan pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Tapi kepada orang yang berhutang, janganlah terus suka sangat dengar pada malam ni. Jangan tak bayar hutang. Nanti kalau mampu bayar. Sebab kesian juga kepada institusi kewangan. Mereka juga perlu jana perniagaan menerusi pulangan balik ini. Esok mereka pantun sian, tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mati tertambat. Sudah lama kami menanti, hingga kini semua hutang tak dapat. Sian pula mereka nanti ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Datuk atas makluman dan juga cerita berkenaan dengan hutang ini. Yang perlu kita sama-sama faham adalah usaha untuk kita selesaikan. Tapi dalam masa yang sama, Datuk kata tadi, kita sering untuk melihat orang kata nak memudahkan rakan-rakan kita ni. Bukan senang-senang orang tu berhutang. Betul. Kita sendiri pun tak lepas dek hutang itu. Tapi kita kena usaha untuk menyelesaikannya. Baik, saya nak berpindah kepada Encik Muazzam. Bila sebut tentang konsep hutang yang Islam anjurkan, bukanlah maksudnya hutang ini adalah sampai mati dia kena berhutang. Kena usaha untuk bayar semampu mungkin. Encik Muazzam, kita tempoh moratorium sudah sampai ke penghujung. Kalau nak dikirakan, mungkin seminggu 2 saja lagi akan berakhir bulan 9 dan akan menjengah ke bulan 10. Berarti semua hutang-hutang yang sebelum ini ditangguhkan akan kembali diminta untuk dibayar. Dalam masa yang sama, kita nak sekarang ni pun mungkin ada di kalangan kita dah terima panggilan daripada bank-bank, Datuk, ya? Dan ada yang tak jawab. Macam istilahnya panggilan malaikat maut. Jadi kita tidak mahu menakut-nakutkan rakan-rakan. Sudah pasti bank di sana ingin menghubungi untuk memaklumkan cara mudah ataupun cara untuk kita memberi bantuan dan cara untuk kita melihat dari sudut apa kesukaran yang sedia ada. Datuk, Encik Muazzam, saya dipahamkan bahawa kalau boleh kita kena hadir ke bank untuk selesaikan dengan baik maupun kita menerima panggilan. Katakanlah tiba-tiba sampai bulan 9 tak dapat nak pergi ke bank, terlajak pula bulan 10. Masih adakah peluang itu untuk berbincang dengan pihak bank agar dilanjutkan ataupun sebagainya? Macam mana Encik Muazzam? Okey, terima kasih kepada soalan itu. Sebenarnya seperti yang dimaklumkan tadi, ya, kita pun semua sedia maklum bahawa yang tempoh saya kata moratorium secara automatik kepada semua itu akan berakhir pada bulan 9. Jadi akan berlakulah tragedi Oktober. Tetapi harap-harapnya dengan bantuan bank-bank keuangan Islam, ya, dan juga bank-bank di Malaysia, yang mana Perdana Menteri pada hujung Julai hari itu telah pun mengumumkan bahawa akan ada lanjutan moratorium, tetapi kali ini kita akan adakan secara tersasar. Jadi bukan lagi kepada semua, kerana apa yang telah kita amati sebelum ini, ramai juga sebenarnya di antara kita, walaupun ada yang terkesan, tetapi ramai juga yang tidak terkesan. Ya, ramai juga yang bekerja di dalam sektor-sektor kerajaan contohnya, masih lagi kerjanya masih ada, tiada potongan gaji dan sebagainya. Jadi untuk tempoh lanjutan ini adalah lebih tersasar. Apa maksudnya lebih tersasar? Dia merangkumi kepada contohnya bagi individu yang memang kehilangan kerja. Mungkin ada yang bekerja di perkhidmatan swasta dan syarikatnya terkesan, contohnya dalam tourism, ya, syarikatnya telah tutup dan dia kehilangan kerja. Jadi bagi individu yang kehilangan kerja ini, mereka boleh tampil kepada bank masing-masing, ya, dan memberikan maklumat, berkongsi maklumat, bagi tahu saya sebenarnya telah kehilangan kerja. InsyaAllah sekurang-kurangnya bank akan memberikan lanjutan moratorium selama 3 bulan. Ya, dan prosesnya itu akan dimudahkan dan semua bank di Malaysia pun akan membuat proses itu dengan cepat, insyaAllah, untuk membantu. Dan bagi golongan kedua, mungkin lebih ramai lagi sebenarnya yang terkesan itu, yang kehilangan kerja mungkin kurang sedikit, tetapi yang lebih ramai itu adalah yang kerja masih ada, kerana kerajaan ada bagi pelbagai insentif kepada industri, terutama di sektor PKS, ya, supaya jangan buang pekerja. Jadi kerja masih ada, tetapi ramai juga yang mana pendapatannya berkurangan. Ya, mungkin allowance-nya telah dipotong ataupun gaji pokok mungkin dipotong dan sebagainya. Ini juga golongan yang dalam kumpulan sasaran ini yang akan dibantu oleh bank. Jadi contoh cara bantuan dia itu adalah, kalau kata pendapatan itu dah berkurangan sebanyak 30%, jadi boleh bawa bukti, contohnya slip gaji yang tunjuk sekarang ni saya dah tak ada allowance, dengan sebab itu pendapatan saya dah kurang 30%, pergi kepada bank akan memberikan pengurangan installment
installment itu, bayaran balik itu sebanyak 30% juga berkadar dengan pengurangan. Jadi ini adalah antara kemudahan yang ditawarkan insya-Allah. Dan bagi perniagaan-perniagaan yang terjejas terutama di sektor PKS itu akan ada juga bantuan yang lebih kurang yang sama. Maknanya kalau perniagaan biasanya dia tidak hilang kerja lah, biasanya pendapatan berkurangan, jadi installment itu pun akan dikurangkan juga. Jadi semua ini dilakukan untuk membantu masyarakat, terutamanya perniagaan-perniagaan kerana supaya kita dapat melalui zaman yang sukar ini, kita dapat survive dan kita boleh bangkit balik apabila ekonomi kita naik balik selepas ini Jadi di sini saya ingin juga berkongsi, sebenarnya matlamat bank adalah selari dengan matlamat pelanggan, kerana semua bank ingin memastikan bahawa pelanggan tu boleh survive keadaan yang sukar ini Sebab kalau mana-mana pelanggan yang mungkin kita kata perniagaannya lumpuh pada masa ini, bank pun akan terkesannya lebih lagi. Jadi bank-bank semua akan mengambil tindakan. Mungkin kita akan kena absorb sikit kita kata losses pada masa ini, tetapi tujuannya akan kita dapat bantu pelanggan-pelanggan akan dapat naik balik. Jadi untuk itu saya seru kepada semua orang di luar sana, terutama yang terkesan kalau bank telefon tu angkatlah, sebab bank pun mengambil langkah proaktif sebenarnya untuk menghubungi pelanggan. Mungkin bukan semua, tetapi ada yang hubungi untuk bertanya. Sebab mungkin kalau kita tengok profilnya pelanggan itu mungkin bekerja di tourism, mungkin kita nak tanya macam mana, boleh ke? Jadi jawablah panggilan itu. Dan pelbagai saluran telah diadakan, sama ada di cawangan, ada contact center, boleh juga melalui internet banking dan sebagainya, untuk menghubungi bank untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih baik. InsyaAllah. Terima kasih Encik Muazzam atas penjelasan, penerangan yang saya yakin akan menyenangkan hati semua masyarakat kita. Sudah pasti sana bank cuba untuk membantu kita semua. Yang penting kita tampil dan kita bekerjasama dengan pihak bank untuk memastikan bahawa hutang kita itu mampu juga kita selesaikan walaupun ada tempoh lanjutan yang seterusnya, insya-Allah. Baik, rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Di saat kita menikmati rezeki yang enak, ada yang sedang menahan kelaparan. Di saat kita menikmati tubuh badan yang sehat, ada yang sedang terlantar keuzuran. Di saat cahaya-cahaya lampu menerangi malam kita, masih ada yang sedang dalam pergelapan. Di saat kita mensyukuri dengan apa yang ada, kita berbagi buat yang memerlukan. Sempena Jubli Perak Putrajaya pada 29 Ogos 2020, Perbadanan Putrajaya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-25 Putrajaya. Semoga terus gemilang di persada dunia. Alhamdulillah, saudara yang dirahmati Allah sekalian, kembali bersama dalam forum perdana Ehwal Islam yang kita bawakan dari Auditorium Kompleks Islam Putrajaya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada penganjur kita, itu Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, telah pun kita rungkaikan persoalan berkenaan dengan moratorium ataupun hutang yang dilanjutkan, dan sudah pasti di sana ada usaha yang sedang digiatkan untuk memastikan bahawa golongan-golongan tertentu yang terjejas, yang terkesan mampu untuk sama-sama dibela haknya, dan yang penting hutang kita akan usaha untuk menyempurnakan satu ketika nanti. Baik, kita nak beralih kepada Datuk dan kita nak bagi peluang Datuk sebenarnya.
rakan-rakan penonton kita, walaupun secara norma baharunya tidak ada penonton di auditorium ini dan sudah pastinya kita masih ada penonton yang setia, Encik Muazzam, ya, di stesen TV kita dan juga di media sosial kita yang macam Datuk kata tadi, di Singapura, Brunei dan sebagainya. Kita nak bagi peluang kepada rakan-rakan kita untuk mengajukan soalan kepada panel-panel, dan kita petik satu soalan yang diajukan oleh Nana Azuddin seperti di Facebook kita sendiri. Assalamualaikum, apakah hikmah yang tersembunyi yang dapat kita rungkaikan tentang turunnya ujian COVID-19 ini kepada masyarakat, bukan sahaja di Malaysia, malah di satu dunia, bukan sahaja kepada orang Muslim, malah kepada semua penganut agama di dunia? Mohon penjelasan. Silakan, Tok. Ya, terima kasih kepada saudari kita yang bertanya. Apa juga teori kita tentang masalah COVID-19 ini, kita ketepikan dulu. Ada yang kata konspirasi lah itu, kita ketepikan dulu. Yang penting ianya sedang berlaku, dan Allah sebut dalam Quran, ma khalaqta hadza batila. Aku takkan buat satu benda tu sia-sia, kosong begitu saja. Sebab tu kalau secara jujur kita melihat kehidupan kita tahun 2020 BC. BC ni bukan before Christ, before COVID. Dengan after COVID itu memang sangat berbeza. Tetapi kita kena akui juga ada momen-momen yang indah dalam suasana kita PKP COVID-19 ini. Kita seolah-olah dapat reboot semula kehidupan ini. Macam kalau komputer, kalau kita reboot balik ni, reset balik. Balik kepada factory setting. Kehidupan kita yang selalu ni tak cukup masa, tiba-tiba banyak betul masanya. Saya ingat ada kawan saya punyalah hari-hari duduk rumah, dia tak perlu potong rumput, dia gunting rumput. Masa banyak, petang dia gunting. Memang rumput tak banyak. Kita tengok sungai semakin hijau. Dulu kita, orang kata kerana faktor ada pembalakan haram, sungai kotor, orang tak percaya. Sekali 3 bulan orang tak ada memotong pokok, cantik sungai hijau. Masya Allah. Begitu juga lapisan ozon kembali cantik, nafas sedap pagi-pagi. Haiwan telah kembali menakluk wilayah-wilayah mereka. Burung berkicau riang, tak pernah dengar. Putrajaya mana ada burung sebiasanya. Masa kita hari tu, wow, bunyi krung 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 krung. Jalan tak jam. Seronok betul. Saya ada sekali tu Ustaz, daripada Kuantan ke Kuala Lumpur ada surat polis. Ada surat polis. Jalan kosong. Allah. Memang seronok betul. Kita pula kerja imam, bolehlah ada kebenaran khas pergi masjid. Allah seronok bawa kereta dalam bandar, tak ada orang langsung. Suka rasa macam dah kiamat dunia tu. Begitu tenang sekali. Sebab itu dari sudut manusiawi, tak kira Muslim ke non-Muslim, kita kena akui kita telah banyak membentuk tabiat-tabiat murni sampai sekarang. Penjagaan kebersihan. Cuci tangan dulu, makan tak cuci tangan. Cuci tangan. Masa PKP dulu, jangankan tangan, duit basuh. Punya takutnya balik supermarket, cuci duit ni timbul dalam singki, takut. Tapi jaga kebersihan. Batuk bersin dulu, orang batuk ni kita buat tak tahu, sekarang bos batuk lari semua. Takut berjangkit. Dan kita juga belajar tepati masa. Sebab masjid-masjid kalau dibuka pukul 12, azan Jumaat kita tutup. Jadi orang dah dulu selagi tak khatim ibadallah, dia tak datang masjid tu. Sekarang alhamdulillah banyak positif ada. Begitu juga menyemai sifat-sifat ihsan masyarakat kita yang siapa sangka kita tampil beri bantuan kepada frontliner, petugas barisan hadapan, dia orang bertugas dalam hujan, dalam kantong makanan. Kita tengok dalam berita jadi seronok. Kata baik orang Malaysia buat makan ramai. Ada orang susah putus, kita pergi bantu, kita bantu agensi kerajaan, kita rasa seronok. Sifat ihsan, kasih sayang, membantu tak kira agama dan bangsa. Begitu juga dari sudut pemakanan kita pun nampak sekarang ini semakin kita jaga. Riadah pun orang bawa basikal kula kilir pun dah ramai yang menjaga kesihatan. Sebab wabak ini, COVID ini dipercayai berpunca dari pemakanan. Iaitu pemakanan sebahagian daripada jenis haiwan yang tidak sepatutnya dimakan. Jadi orang dah mula ambil perhatian tentang makanan, dia baiki tabiat pemakanan. Riadah juga makin baik sebab Kementerian Kesihatan beritahu dia mudah kena kepada orang yang memang dah sedia ada penyakit-penyakit tertentu. Jadi kalau paru-paru kita okey, jadi orang mudah dah mula nak sihat. Alhamdulillah dah mula exercise sekarang ini. Dan yang besar sekali adalah manfaat kita bersama dengan keluarga lah. Selama ni kita barangkali sibuk, kita tak tahu, tak kenal pun perangai, bakat anak-anak kita. Betul. Tak tahu. Tapi dah 3 bulan dulu baru tahu dia pandai melukis. Dia ni baru kita seronok lah. Buat homework sekali online. Ingat kenangan ni tak dapat lagi dah. 3 bulan kita duduk dengan anak-anak, hari-hari menengok apa, suka cerita Korea, baru tahu. Biasanya dengar je.
Dan yang kita bagi orang Islam jadi imam pada anak-anak. Seumur hidup mana berani jadi imam, Zuhur ngasar beranilah. Ini tarawih. Allahu Akbar. Saya ingat kalau tahun depan tak ada lagi, tak adalah jadi sembahyang tarawih. Sebab itu di sebalik musibah ini ada Tuhan telah susun kepada kita. Sebab itu Tuhan sebut dalam Quran, ma khalaqta hadza batila. Orang yang ulul albab dia akan tengok setiap kejadian, Tuhan kau tak buat ini sia-sia. Ada nilai-nilai yang baik di sebalik ujian yang diberi. Bukanlah kita minta dia berkekalan, tidak. Tapi momen yang manis itu tetap kita akan simpan di sanubari. 2020 BC before COVID. Allahu a'lam. Jazakallah khair. Terima kasih Datuk. Banyak sungguh hikmah-hikmah kalau kita nak ceritakan dalam tempoh kita diberikan cuti. Rehatlah. Cuti tu kerja juga, work from kerja juga daripada rumah. Tapi yang pentingnya ialah lihat bahawa kita sebagai manusia yang beriman dengan Allah perlu lihat ujian itu sebagai satu hikmah yang Allah singkap. Ada banyak sebenarnya yang tersirat di sebalik yang tersurat. Mudah-mudahan. Baik, kita nak berpindah kepada Encik Muazzam pula. Tapi soalan ini kita ambil daripada rakan kita. Yang kita temu ramah khas untuk kita ajukan soalan kepada Encik Muazzam. Datangnya daripada Encik Azmir Hamzah. Jom kita saksikan apakah soalan yang diajukan kepada panel kita pada malam ini. Assalamualaikum Ustaz, saya Azmir daripada Pulau Pinang. Saya ada satu kemusykilan Ustaz. Benarkah jika seseorang itu mati dalam keadaan berhutang, rohnya tidak tenteram? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih pada Encik Azmir. Soalan tu yang orang takut tu. Bila Ustaz Datuk Bat sebut tadi, kita tak terlepas daripada hutang. Kalau kita mati, macam mana pula hutang? Mohon pandangan daripada Encik Muazzam. Okey, mungkinlah dari segi konteks agama tu mungkin Datuk Bat boleh beri pencerahan dengan lebih lanjut. Tetapi dari segi pada asasnya saya rasa semua pun faham, sama ada dari perspektif agama ataupun daripada perspektif perundangan, hutang ni adalah wajib dibayar. Itu sebenarnya ya. Dan sebenarnya ada implikasi dari segi konteks perundangan lah. Saya bercakap dari segi konteks perundangan, implikasinya kalau hutang itu kita tidak bayar. Jadi seperti yang Datuk Bat telah cakap tadi, keadaan kita dalam keadaan kehidupan kita semakin kompleks ya. Bukannya kita sengaja nak berhutang, tetapi dalam kita menjalani kehidupan kita seharian ini, mendapatkan pinjaman daripada bank itu adalah sesuatu yang kita dah rasa sesuatu yang perlu bagi kita ya. Untuk kahwin pun perlu pinjaman bank, untuk membeli rumah, pinjaman bank dan sebagainya. Kalau kita cuma nak tunggu untuk menabung, untuk mendapat semua ni, rumah pun mungkin dah umur 60 baru dapat beli kan. Contoh kenderaan kereta tu pun umur dah 40. Anak dah 5 pun kena naik turun bas lah maknanya. Jadi itu kemudahan itu ada dan ia adalah sesuatu yang perlu dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau sesiapa yang mendapatkan pinjaman ini dan tidak melunaskan pinjaman tersebut, ada implikasinya adalah kredit rekod, yang mana di bank-bank semua kita berkongsi rekod kredit setiap orang. Jadi kalau ada kata sejarah yang mengatakan dia tidak bayar hutang, dia akan semua bank akan nampak, dan ini akan menyusahkan kepada individu tersebut apabila dia ingin mendapatkan pinjaman yang baru kemudian, kerana macam ada sejarah yang sejarah hitam sedikit lah di situ ya. Jadi bila tidak dapat pembiayaan baru, jadi kalau kata nak upgrade rumah pun mungkin dah susah, nak tukar kenderaan pun mungkin dah susah dan sebagainya, dan kita perlu elakkan situasi seperti itu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang mungkin saya boleh juga berkongsi di sini adalah seperti yang Datuk ada sebut tadi kan. Jadi kalau boleh hutang tu kalau tak payah bayar, sedekahkannya itu pada dasarnya. Tetapi kalau kita tengok dalam konteks sistem kita di Malaysia ya, kalau saya boleh rumuskan, sebenarnya bila kita tengok satu bank itu, kita nampak bank ini dia memberikan pinjaman kepada pelanggan ya, memberi pinjaman. Tetapi pernahkah kita bertanya dari mana bank mendapatkan duit untuk pinjaman itu? Sebenarnya dana untuk bank berikan kepada pinjaman itu datang daripada orang awam juga sebenarnya. Sebagai contohnya, saya kata untuk setiap RM10 pinjaman yang bank berikan itu, RM9 itu adalah dana daripada wang pendeposit. Ini duit kita, duit gaji kita simpan dalam akaun semasa, dalam akaun kita kata savings account, dalam simpanan tetap dan sebagainya.
untuk setiap RM10, RM9 itu datang daripada wang deposit itu sendiri. Dan RM1 akan datang daripada pemegang saham. Dan dalam konteks kita di Malaysia ini, pemegang saham bank sebenarnya adalah orang awam juga. Kenapa? Kerana pemenggangan saham dalam bank ni di Malaysia ini banyaknya di tangan PNB, di tangan EPF, KWSP, di tangan KWAP, di tangan tabung haji, dan wang-wang di dana-dana yang saya sebut tadi adalah wang orang ramai juga. Jadi kalau bank tidak dapat mengutip pinjaman atau bank kata halalan, tak payah bayarlah ya, jadi tidak akan ada aliran tunai untuk bank untuk dia bayar balik kepada pendeposit dan pelabur tadi. Jadi yang akan mendapat kesan negatifnya adalah para pelanggan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita nampak juga daripada moratorium itu tadi, seperti yang saya katakan, manfaat selama 6 bulan itulah 100 bilion bagi sistem perbankan. Apa yang maksudnya untuk tempoh 6 bulan ini, sistem perbankan kurang 100 bilion untuk berikan sebagai pembiayaan baru kepada perniagaan-perniagaan yang memerlukan. Jadi kita pun sedia maklum, bagi perniagaan di luar sana, mana-mana company yang dapat projek ya, dan sebagainya, bila dia nak buat projek dia perlu dapatkan pembiayaan pinjaman bank. Jadi kalau bank tak ada duit untuk bagi, jadi ia boleh membantut kita kata perkembangan ekonomi di Malaysia. Jadi sebab itu saya rasa perlu ada sifat tanggungjawab daripada semua pihak ya. Ya, kita faham dalam keadaan yang sukar ini, perbankan Islam terutamanya, kita cuba memudahkan, memberikan pelbagai cara supaya tidak terlalu menyusahkan kepada peminjam-peminjam, tetapi perlu juga ada kesedaran daripada peminjam yang kesedaran bahawa hutang itu adalah wajib dibayar. Kalau kita seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tak dapat bayar penuh berdasarkan installment yang asal, sekurang-kurangnya kita pergi berunding dengan bank untuk membayar kepada kadar yang kita mampu pada masa tersebut. Ya? Alhamdulillah, insya-Allah. Mudah-mudahan, terima kasih Encik Muazzam. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk menjadi orang yang bahagia dan membahagiakan orang lain, insya-Allah. Yang penting apa yang dipesan oleh kedua-dua panel itu di antara perkara yang perlu sama-sama kita sampai dan sebar-sebarkan untuk sama-sama kita menjadi orang yang bertanggungjawab. Baik rakan-rakan dirahmati Allah sekalian, kita nak berhenti rehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Di saat kita menikmati rezeki yang enak, ada yang sedang menahan kelaparan. Di saat kita menikmati tubuh badan yang sehat, ada yang sedang terlantar keuzuran. Di saat cahaya-cahaya lampu menerangi malam kita, masih ada yang sedang dalam pergelapan. Di saat kita mensyukuri dengan apa yang ada, kita berbagi buat yang memerlukan. Kembali lagi dalam forum Perdana Ehwal Islam, dan sedar ataupun tidak kita pun dah sampai ke penghujung untuk pusingan kita pada malam ini, dan ini sudah pastinya tragedi Oktober bukan hanya sebuah lagu yang didendangkan, tapi perkara yang perlu sama-sama kita depani dan hadapi bersama, insya-Allah. Baik, penghujung ini saya nak minta Datuk dan juga Encik Muazzam selaku panelis kita berkongsi dengan kita sudah banyak tentang pengajaran, hikmah yang tersimpan. Mungkin Datuk boleh kongsi dengan kami sikit nasihat-nasihat, dan juga mungkin ada sesuatu yang tersirat di sebalik usaha yang dilakukan oleh pihak perbankan untuk memudahkan kita, dan yang penting apa peranan kita pula untuk memudahkan urusan pihak bank. Baik, terima kasih muslimin-muslimat sekalian. Kepada yang berhutang, jangan pula kita ambil kesempatan dengan niat sengaja tidak mau melunaskan hutang.
Seperti yang disebutkan oleh panel kita tadi, hutang ni tanggungjawab. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Sebab itu Nabi beri amaran, man akhaza amwalin nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Siapa yang berhutang dan dia niat nak bayar hutang, maka Allah akan mudahkan dia bayar. Tetapi wa man akhaza yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang berhutang dan dia memang niat tak nak bayar, maka Allah akan binasakan dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan Nabi beri amaran lagi, ayyuma rajulin yadayyana dainan wa huwa mujmi'un an la yuwaffiyahu iyahu laki Allahu sariqan. Siapa yang berhutang dan dia memang niat tak nak bayar, dalam keadaan dia ada kemampuan untuk nak reschedule balik, dia saja tak nak bayar, maka kata Nabi, dia akan bertemu Allah pada hari kiamat sariqan, statusnya sebagai pencuri. Allahu Akbar. Kata Al-Munawi dalam Faidul Qadir, orang yang berhutang sengaja tak nak bayar dan dia tak nak bayar, nanti hari kiamat dia akan duduk di soft geng pencuri semua. Dia pun heran, saya tak pernah mencuri, tapi engkau membayar hutang tak nak bayar, kau akan duduk bersama dengan pencuri. Ingat, hutang adalah tanggungjawab. Kesianlah kepada rakan-rakan kita di institusi kewangan, mereka esok dah tak percaya dah dengan kita, itu masalah. Kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang hamba mengkuang layu, hutang ku minta tak dapat, lain kali nak pinjam gua tak percaya, rasa malu. Jangan main-main. Dan kepercayaan ni begitu susah nak kita dapatkan kembali. Maka kepada yang berhutang, bertanggungjawablah. Dan kepada pihak institusi kewangan, kita ucap terima kasih kerana menyantuni dan memahami kesukaran yang sedang dihadapi oleh masyarakat ketika ini. Sama-sama kita tolong bantulah. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Terima kasih Datuk. Bagaimana Encik Muazzam pula dari sudut kesimpulan ataupun kita kata-kata akhir, dan mungkin ada nasihat untuk kita ni nak jadi orang yang cuba untuk bertanggungjawab, sebab kita kena berusaha. Dalam masa yang sama, ada tak cara-cara untuk kita nak mengelakkan daripada terbeban dengan hutang ini? Okey, terima kasih. Jadi seperti yang kita pun bincangkan tadi, bahawa dalam konteks kehidupan kita yang kompleks ini, membuat pinjaman ataupun berhutang itu mungkin satu keperluan untuk mendapatkan perkara-perkara yang perlu dalam hidup kita, seperti rumah, kenderaan, pendidikan anak-anak dan sebagainya. Tetapi kita juga perlu ukur baju di badan sendiri. Jadi apabila kita ingin mengambil loan, pinjaman, financing dan sebagainya, mestilah mengikut kepada kemampuan kita, ya. Dan saya rasa ini juga adalah masa seperti yang Datuk pun bagi tahu tadi, mungkin untuk masa kita muhasabah diri kita mungkin boleh reset kehidupan kita balik. Kalau sebelum ini sesiapa yang mungkin dah terlebih komitmennya, dan pada masa hadapan mungkin kita boleh susun balik dari segi komitmen keuangan kita. Sebab itulah seperti yang saya juga serukan tadi kepada mereka yang pendapatannya terjejas, jangan lari daripada bank. Pergi kepada bank, kena berbincang dengan bank. InsyaAllah kami semua akan sedia membantu kepada semua yang terjejas, ya. Jadi nasihat saya juga mengambil kesempatan di sini kepada penonton semua, dari segi kukuhkan pengurusan keuangan kita. Kita perlu ada ilmu macam mana untuk membuat pelaburan secara bijak. Kita juga mesti perlu membuat tabungan secara konsisten, dan kita mesti amat berdisiplin dalam menguruskan hutang kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Encik Muazzam atas pandangan nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita terlepas daripada bebanan hutang dan menjadi orang yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan hutang yang sedia ada. Yang penting, panggilan baik daripada bank, kita jawab dan hadirlah ke bank-bank untuk kita selesaikan hutang, dan pastikan insya-Allah apa yang diminta oleh pihak bank dapat membantu kita memudahkan urusan dan masa depan kita insya-Allah. Baik rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, untuk penghujungnya kita saksikan terlebih dahulu antara kata-kata hikmah yang ingin dikongsikan. Saudara, Islam datang untuk memandu manusia dan ia memudahkan segala urusan dalam kehidupan kita. Namun, jangan terlalu mengambil mudah perihal agama. Hutang memang mudah untuk kita perolehi. Namun, berusahalah untuk kita menyelesaikannya suatu hari nanti.
Baiklah, rakan-rakan dirahmati Allah sekalian, kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada malam ini, Datuk Badli Shah Alauddin dan juga Encik Muazzam Muhammad yang turut bersama dengan kita. Dan kita ucapkan kepada Bank Islam Malaysia Berhad selaku penganjur ucapan setinggi-tinggi terima kasih, dan juga kepada semua yang menjayakan, terutama pada pihak JAKIM dan juga RTM. Rakan-rakan dirahmati Allah sekalian, berserah diri pada Allah, dalam masa yang sama tanggungjawab sama manusia perlu kita tunaikan, insya-Allah. Baik, kita berhenti seketika untuk kali ini, dan kita akan jumpa lagi di lain bicara di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila melaksanakan banci penduduk ini adalah melibatkan kos yang tinggi. Okey. Kalau negara kita melibatkan lebih kurang 413 juta. Tapi ada negara lain melibatkan macam UK, melibatkan lebih kurang 1 bilion pound sterling. Ya, kepada penduduk. Maknanya di seluruh dunia begitulah keadaannya. Di banyak kos begitu tinggi. Dan daripada apa yang kita teliti, ada setengah negara tu, Encik Iwan, dia ada juga buat setiap 5 tahun sekali. Oh, ada. Ada negara. Dan ada juga negara yang sudah bergerak ke arah melaksanakan banci menggunakan data pentadbiran. Seperti negara Netherlands. Ini juga mungkin pada masa hadapan, bila kita punya sistem data pentadbiran dah semakin kukuh, yang boleh kita gunakan untuk mengira stok penduduk dan ciri-ciri demografi dan sebagainya, ada kemungkinan pada satu masa akan datang menggunakan data pentadbiran juga salah satu kaedah yang boleh digunakan oleh negara kita. Boy, ambil air ni cepat. Baik tu. Cepat, boy. Air kat air ni kan. Boy, lama lagi ke? Sabarlah Gopal. Hari ni kita orang sibuk sikit. Tengok ni, tak putus-putus pesanan dari pagi tadi. Food Papa dah sampai. Kukusan Food Papa belum siap lagi? Kejap ya Pipi. Kami tengah tak cukup tangan ni. Belum siap. Hei, ramai customer tengah tunggu ni. Aduh, habislah. Jatuh rating kebenaran nanti. Apa kata? Kita semua tolak Abang Bobobor. Siapkan pesanan tu. Yalah, lagi cepat siap. Lagi cepat kita boleh minum. Let's go. Pesanan tu. Apa ngai gravity? Terima kasih. 2 spesial coklat. 1 satu juga. Nampak macam diorang perlukan pertolongan. Jom tolong. Okey, next order. Boboiboy kuasa 3. Jom hantar. Baik. Tanya anak muda. Misi nombor baru kita dah berjaya. Nasib baik korang ada. Terima kasih sebab tolong. Haiya, kita kan hidup bermasyarakat. Kenalah saling tolong-menolong. Betul tu. Nah, kata belanja. Betul ke ni, Tok Abah? Iyalah.
Nak buat kerja sama-sama, enjoy pun sama-sama lah kan? Yeay, terima kasih, Papa. Terbaik. Okey, boleh